Baik, kita mulakan Suratul Nahli mulai ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita catatkan. In jika tahrid engkau sangat mengharap ala atas hudahum petunjuk mereka, fa innallaha maka sesungguhnya Allah la yahdi tidak ia pimpin man akan orang yang yudillu ia sesat, wa ma lahum dan tiada bagi mereka min nasirin daripada penolong-penolong. Baik, saya masuk semula. In tahris ala hudahu jika engkau sangat mengharap atas petunjuk mereka. Engkau di sini ialah Nabi, wahai Muhammad. Kalau engkau mengharapkan atas petunjuk mereka, fa innallaha la yahdi may yudillu maka sesungguhnya Allah tidak ia pimpin akan orang yang ia sesatkan. Mana kalau di sisi Allah Ta'ala orang itu dah sebagai orang yang sesat, maka Nabi tidak ada kuasa, tidak ada daya boleh memimpin mereka, walaupun bapa saudaranya sendiri. Jadi kesesatan itu bukan salah Allah, tapi salah mereka sendiri, kerana mereka menolak kebenaran yang ada. Wa ma lahum min nasirin dan tiada bagi mereka daripada penolong-penolong. Maksudnya tidak ada siapa yang boleh menolong mereka daripada azab Allah. Sambung wa aqsamu dan telah bersumpah mereka. Dan telah bersumpah mereka. Billahi dengan nama Allah. Jahdah sungguh-sungguh. Aimanihim sumpah mereka. La yab'athu tidak ia membangkitkan Allahu oleh Allah man akan orang yang yamutu ia mati bala bahkan sebenarnya wa'dan janji alaihi atasnya haqqan adalah benar walakinna dan akan tetapi aktsarun nas kebanyakan manusia la ya'lamun tidak mereka mengetahui.
Baik, saya masuk mula. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan telah bersumpah mereka dengan nama Allah, sungguh-sungguh sumpah-sumpah mereka. La yab'atsullahu man yamut, tidak ia membangkitkan oleh Allah akan orang yang ia mati. Mereka yang sesat atau golongan kafir ini yang sesat, mereka bersumpah-sumpah, perkataan wallah wallah ini memang biasa di mulut mereka. Walaupun mereka kafir, tapi sebutan wallah ini dah biasa di lidah mereka. Mereka bersumpah bahawa Allah tidak akan membangkitkan sesiapa pun. Tidak akan membangkitkan orang yang mati. Orang yang mati, pahaman mereka habis macam tu. Tidak ada hari kebangkitan lagi. Itulah kepercayaan mereka dan sumpah mereka. Bala, jawapan wahyu, bala bahkan sebenarnya. Wa'dan alaihi haqqan, janji atasnya adalah benar. Maknanya hari kebangkitan itu adalah satu janji yang benar. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun, dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui. Kebanyakan manusia, ya, ramai yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka tidak mengetahui sebab ia belum berlaku, hanya perkhabaran. Jadi perkhabaran itu mereka bolehlah senda-sendakan dan main-mainkan. Sampai ketikanya mereka adalah golongan yang paling menyesal. Baik, sama lagi ayat yang ke-39. Liyubayyina, supaya ia menerangkan. Supaya ia menerangkan lahum kepada mereka. Allazi yang yahtalifuna, mereka perselisihkan. Bihi, padanya. Waliya'lama, dan supaya ia mengetahui. Allazina, orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Annahum, bahawasanya mereka, kanu, adalah mereka, kazibin, orang-orang yang berdusta. Saya masuk mula. Liyubayyina, supaya ia menerangkan, lahum, kepada mereka, allazina yahtalifuna, yang mereka perselisihkan. Mereka perselisihkan tentang hal hari kebangkitan itu. Yahtalifuna fihi, mereka perselisihkan padanya, iaitu berkaitan dengan urusan agama. Waliya'lama, dan supaya ia mengetahui allazina kafaru, orang-orang yang telah kafir mereka, annahum kanu kazibin, bahawasanya mereka adalah mereka orang-orang yang berdusta. Kedatangan hari kiamat nanti akan menjelaskan kepada mereka yang selama ini mereka perselisihi. Mereka engkari apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang dikatakan oleh orang mukmin, bahawa adanya hari kebangkitan. Nanti akan mereka mengetahui dusta kedustaan yang mereka telah lakukan. Sambung lagi ayat 40. Innama, sesungguhnya tidak lain, qauluna, firman kami,
li syai'in kepada sesuatu. Idza apabila aradnahu telah kami kendaki akannya. An bahawa naqulu kami berfirman. Lahu kepadanya. Kun. Jadilah. Fayakun. Lalu ia jadi. Innama. Ulang balik. Innama sesungguhnya tidak lain qauluna. Firman kami. Li syai'in. Kepada sesuatu. Iza aradnahu apabila telah kami kendaki akannya. An-naqulu bahawa kami berfirman lahu kepadanya. Kun. Jadilah. Fayakun. Lalu ia jadi. Allah bila nak mengendaki sesuatu. Ya, hanya dia berkata kun. Ya. Perkataan kun maknanya jadilah. Fayakun. Itu dah perbuatannya akan jadi. Allah nak jadikan malaikat kun. Jadilah malaikat. Fayakun, lalu ia jadi. Lalu ia jadi. Maknanya perbuatan tu, apa yang difirmankan itu akan jadi. Itu kalimat Allah. Ya. Dalam surah Yasin pun disebut begitu. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan apabila kendaki sesuatu, dia akan berkata jadilah. Lalu ia jadi. Ya. Itu kalimat Allah. Jadi tak boleh kita amalkan kalimat kun ini. Kita jadikan ia sebagai bacaan untuk persilatan atau waktu berkelahi. Ya, kita gunakan kalimah kun. So kalimah kun fayakun ini, ya Allah yang mengatakan kun itu. Jadi jangan kita jadi Tuhan. Itu dah jadi syirik. Ya. Ada satu dikatakan dalam ilmu persilatan disebut penumbuk padat namanya. Jadi dia kata kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Ya. Tumbuk KO. Macam itulah. Tumbuk KO namanya. Ya. Nah, disebut timbuk padat. Dah salah. Ya. Kun kata Allah, fayakun tu kata Muhammad. Kata Muhammad tu, kalau Muhammad kata jadi, jadilah. Jadi dah syirik. Ya. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Mana Muhammad yang akan mengatakan kalau jadi, jadilah. Macam itulah. Ya. Ini salah. Sebab itu kerana ayat Quran disalah guna. Tak betul caranya. Ya, kita sudah jadi syirik. Ya. Baik, sama lagi. Wallazina. Dan orang-orang yang hajaru telah berhijrah mereka. Fillah pada Allah. Min daripada ba'dima sesudah sahaja. Sesudah sahaja zulimu telah dizalimi mereka. Lanubawwi'annahum. Sungguh kami mesti beri tempat akan mereka. Sungguh kami mesti beri tempat akan mereka. Fid dunya di dunia. Hasanatan kebaikan.
Wala ajru, dan sungguh ganjaran al-akhirah, akhirat, akbar, lebih besar. Lau kanu, jikalau adalah mereka, ya'lamun, mereka mengetahui. Baik. Wallazina hajaru, dan orang-orang yang telah berhijrah mereka fillah, pada Allah. Maknanya, ya mereka yang berhijrah. Ya, pada Allah tu maknanya kerana Allah. Untuk meninggikan agama Allah. Mim ba'dima zulimu, daripada sesudah saja telah dizalimi mereka. Contohnya, mereka disakiti di Mekah, dizalimi di Mekah. Nabi dan para sahabat berhijrah setelah dizalimi oleh orang-orang musyrikin Mekah. Allah janjikan, lanubawwi'annahum, sungguh kami mesti beri tempat akan mereka di dunia hasanah, kebaikan. Maknanya dia hijrah dia ke Madinah, dia mendapat kebaikan. Lebih baik daripada apa yang di Mekah ketika itu. Wala ajrul akhirah, dan sungguh ganjaran akhirat, yaitu syurga, akbar, lebih besar. Itulah ganjaran akhirat, lebih besar, maknanya surga. Lau kanu ya'lamun, jikalau adalah mereka mengetahui. Kalaulah orang-orang kafir mengetahui, nescaya mereka tidak akan menganiaya Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Kalau mereka tahu Nabi mendapat kebaikan di dunia dan juga mendapat kebaikan di akhirat dengan balasan surga. Ayat yang ke-42, allazina, orang-orang yang sabaru, telah sabar mereka, wa'ala, dan atas, Rabbihim, Tuhan mereka, yatawakkalun, mereka bertawakal. Penghijrahan maknanya perlu kepada pengorbanan. Jadi bukanlah mudah. Kena kuat sabar. Jadi sifatnya allazina sabaru, yaitu orang-orang yang sabar. Sabar daripada gangguan orang-orang musyrikin. Dan berhijrah kerana nak menegakkan agama Allah. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka bertawakal. Bertawakal dalam segi rezeki. Maka Allah rezekikan mereka daripada mana-mana yang tidak mereka sangka. Mereka berhijrah ke Madinah. Ia lebih baik daripada apa yang ada di Mekah. Baik, sama lagi. Wama, dan tiada. Arsalna, telah kami utuskan. Min qablika, daripada sebelum engkau. Illa, melainkan.
rijalan, orang-orang lelaki. Nuhi, kami wahyukan. Ilaihim, kepada mereka. Fas'alu, maka tanyalah olehmu. Ahla zikri, akan ahli ilmu. Ahla zikri, akan ahli ilmu. In kuntum, jika adalah kamu, la ta'lamun, tidak kamu mengetahui. Ayat 43 saya masuk mula. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tiada telah kami utuskan daripada sebelum engkau ni Nabi Muhammad, ya, melainkan orang-orang lelaki. Kami wahyukan kepada mereka. Artinya, Nabi dan Rasul yang Allah utuskan, tidak ada seorang pun perempuan. Semua daripada kalangan lelaki. Ada orang kata, Maryam itu adalah Nabi perempuan. Ya. Kalau Musa, ya, Nabi lelaki. Maryam itu adalah Nabi perempuan. Tidak boleh kita katakan Maryam itu, walaupun tersebut dalam Quran, ya, dikatakan sebagai, ya, seorang Nabi perempuan. Ya, salah. Dalilnya, dalam ayat ini, surah An-Nahl ayat 43 menerangkan, tidak kami utuskan daripada sebelum engkau ya Muhammad, melainkan orang-orang lelaki. Kami wahyukan kepada mereka. Jadi menunjukkan, dan dikecualikan, tak ada perempuan pun, melainkan lelaki semuanya. Nabi dan Rasul daripada kalangan lelaki. Fas'alu ahla zikri, maka tanyalah olehmu akan ahli ilmu. Kalau tak percaya, tanyalah ahli ilmu, iaitu ulama-ulama dalam kalangan orang yang berpegang kepada Taurat dan Injil. Tanya mereka, ada tak Allah turunkan nabi-nabi mereka dalam kalangan orang perempuan? Sudah tentulah mereka akan jawab, tidak ada satu nabi perempuan yang diturunkan. In kuntum la ta'lamun, jika adalah kamu, tidak kamu mengetahui, tanya. Ya. Jadi ayat ini juga sebagai satu ayat umum, ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, sebagai ayat umum. Maknanya, kita disuruh bertanya kepada ahli zikri, mana ahli ilmu, kalau kita tak tahu. Maksudnya siapa? Maksudnya kita kena tanya pada ahlinya. Kalau bahagian perubatan, sakit, tanyalah doktor. Betul lah ahli dia. Ya. Kalau kerosakan enjin, tanyalah pomen, contohnya. Ya, itulah ahlinya. Ya. Kalau bidang Quran, tanyalah ahli Quran yang bidangnya. Jadi ayat ini sebenarnya adalah umum. Jadi apa-apa yang kita tak faham, kita suruh tanya. Tapi jangan salah pintu. Tanya kepada ahlinya bidang itu. Kalau kita tak tahu. Kalau kita salah pintu, jawabnya kita akan dapat ajaran yang tak betul. Ya? Atau dapat jawapan yang tak betul. Sebab bukan ahlinya. Itu maksud ayat ini. Ya? Di sini kita tak dikatakan kalau mereka meragui tentang, ya, kenabian
ya, daripada kalangan lelaki, maka tanyalah kepada ahli ilmu. Ahli ilmu ketika itu tanyalah, ya, ada kepada ulama Taurat, ulama Injil di zaman Nabi lah. Kalau tak mempercayai, suruh tanya mereka, ada tak rasul-rasul dalam kalangan perempuan? Tak ada. Ataupun rasul itu daripada kalangan malaikat? Ya, tak ada. Baik, kita sambung lagi. Bil bayinat, dengan beberapa keterangan. Dengan beberapa keterangan, wazubur, dan kitab-kitab. Wazubur ni bukan makna zabur, ya. Zubur dengan makna kutub, mana dengan makna kitab-kitab. Wanzalna, dan telah kami turunkan. Ilaika, kepada engkau. Az-zikra, akan zikri. Dalam bracket Al-Quran. Jadi nama bagi Al-Quran salah satunya namanya Az-Zikru atau Az-Zikri. Ya? Itu makna Al-Quran. Litubayyina, supaya engkau terangkan. Linnas, kepada manusia. Apa yang nuzzila, telah diturunkan ia. Ilaihim, kepada mereka. Wala'allahum, dan mudah-mudahan mereka yatafakkarun, mereka memikirkan. Semak, bil bayinat, dengan beberapa keterangan. Mana Allah mengutuskan mereka, itu para rasul, dengan beberapa keterangan hujah yang terang. Ia sebagai rasul. Wazubur, dan kitab-kitab. Ya, ada rasul-rasul yang diutus oleh Allah, ada kitab. Dan ada yang hanya berpegang kepada suhuf, mana lembaran-lembaran. Ya. Jadi macam kitab yang kita wajib ketahui, iaitu kitab Zabur kepada Daud, ya, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Quran kepada Muhammad. Macam itulah. Itu dikatakan Zubur. Ada Rasul, dia tak ada Zubur, mana tak ada kitab-kitab. Dan ia lembaran sahaja. Wa anzalna ilaika az-zikra, dan telah kami turunkan kepada engkau az-zikra, iaitu peringatan. Mana peringatan di sini? Tafsirannya ialah Al-Quran. Al-Quran itu banyak nama, ya. Ada mana Al-Furqan. Al-Furqan juga Quran. Az-Zikru Quran juga. Ya. Jadi Quran ini, ya, ada beberapa nama. Bukan, tapi yang kita masyhur sebut Al-Quran, maknanya bacaan. Ya. Al-Quran itu apa maknanya? Bacaan. Ya. Jadi, kami telah turunkan kepada engkau ini kepada Nabi, Al-Quran. Litubayyina linnas, supaya engkau terangkan kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan ia kepada mereka. Mana kedatangan Nabi, diberikan Quran dan Nabi suruh terangkan, ya, kepada, ya, mereka, kepada manusia, tentang apa yang di dalamnya, iaitu berkaitan dengan halal, haram, ya. Nabi terangkan. Wala'allakum yatafakkarun, dan mudah-mudahan mereka ambil ingatan. Atau mereka, ya,
Mereka memikirkan. Daripada perkataan fikir. Mereka memikirkan. Jadi ini dalil juga menerangkan tentang Allah telah turunkan kepada Nabi Quran dan Nabi suruh terangkan apa yang diturunkan. Dan Nabi tidak sembunyikan langsung apa yang telah diturunkan kepadanya. Baik, sambung lagi ayat selanjutnya, ayat 45. Afa aminah. Nah, saya nak terangkan di sini a lain, fa lain, aminah lain. Jadi kalau terjemah kita ambil fa dulu. Fa tu penyambung. Dalam bahasa Arab dikatakan sebagai penyambung. Jadi penyambung kena sebut dulu. Jadi maknanya kalau afa tak boleh terjemah a tu apakah? Fa tu maka. Jadi tak boleh terjemah macam tu. Kita kena terjemah ambil fa dulu. Maka apakah? Macam tu. Maka apakah Aminah telah merasa aman ia? Maka apakah telah merasa aman ia? Allazina, orang-orang yang makaru telah menipu daya mereka. Bracket melakukan. Dan bracket melakukan. As-sayat akan kejahatan-kejahatan. An bahawa Yahsifa ia benamkan Allahu oleh Allah bihim akan mereka al-arda ke bumi atau ya'tiyahum ia datang kepada mereka al-azabu oleh azab min haitsu daripada mana-mana la yash'urun tidak mereka sedar. Simak semula. Afa aminal ladzin wakaru sayati. Maka apakah telah merasa aman ia orang-orang yang telah menipu daya mereka? Atau dimaksudkan di sini mereka melakukan as-sayat akan kejahatan-kejahatan. Maknanya, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan ini merasa aman? An yahsifallahu bihimul ardo. Bahawa ia benamkan oleh Allah akan mereka ke bumi. Seperti contohnya korun. Allah benamkan ke bumi. Au ya'tiyahumul azabu. Atau ia datang kepada mereka oleh azab. Min haitsu la yash'urun. Daripada mana-mana tidak mereka sedar. Orang yang melakukan kejahatan sebenarnya dirinya takut mati. Kenapa? Dia tahu kalau mati itu dalam keadaan mengerjakan kejahatan bagi dia satu kematian yang paling hina. Jadi kalau boleh dia tak minta jangan mati dulu. Dia nak taubat dulu. Macam tu. Jadi berbeza orang yang meninggalkan kejahatan-kejahatan. Mana kalau Allah ambil nyawanya, dia rasa redha.
dalam keadaan yang dia tidak melakukan sayiat, kejahatan. Ya, kalau dia ambil, dia redha. Mana jiwanya tenang, senang. Sebab tidak rasa tak bersalah. Jadi tenang jiwanya. Berbeza orang yang bersalah. Ya. Jadi jiwa dia tidak akan tenang. Sebab itu kalau boleh, nak hidup lagi 1000 tahun. Kalau boleh. Kedatangan azab ini tak menentu. Terkadang ia berupa jerlus. Tanah tu jerlus. Seperti korun. Ia tiba-tiba terbenam ke bumi. Benda ini tidak dapat nak dijangka. Atau datang azab tu yang tidak disangka-sangka. Bukan artinya bila kita duduk, ya kita rasakan tempat itu, ya kita rasa aman daripada malapetaka. Tak juga. Walaupun kita pada segi adatnya, jauh daripada laut, kita tak akan kena tsunami. Ya. Kemudian tanah ni tanah bukit, ya takkan. Ya kita jerlus. Biasa tanah tambak je jerlus. Ya. Jadi tak menentu. Kalau nak datang azab, ya, yang tidak disangka-sangka datangnya, baik duduk di mana pun, di istana gunung sekalipun, ya kalau azab Allah datang, ya, kalau ditakdirkan ia sebagai azab pemusnah, maka kita tidak dapat nak elak. Sebab itu, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan ini merasa aman? Baik, sama lagi, atau khuzahum, ia mengenai akan mereka. Atau ia mengenai akan mereka. Pada taqallubihim, perjalanan mereka. Famahum, maka tiada mereka bimu'jizin, orang-orang yang melepaskan. Baik. Au ya'khuzahum, atau ia mengenai akan mereka fi taqallubihim, pada perjalanan mereka. Maknanya, azab itu mengenai ketika dia berulang alik. Itu maknanya dalam perjalanan. Ia pergi ataupun balik. Ia taqallub daripada qallabah. Ini macam kita katakan, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Ya. Jadi artinya taqallub ni adalah perjalanan, pergi dan balik. Dalam perjalanan pergi dan balik, ia mengenai azab kepada mereka. Famahum bimu'jizin, maka tiada mereka orang-orang yang melepaskan. Maknanya tiada mereka orang-orang yang dapat melepaskan daripada azab itu. Terkadang perjalanan aman, selamat pergi balik. Terkadang dalam perjalanan pergi, berlaku malapetaka, tak sampai tujuan. Ataupun dalam perjalanan pulang, tak sampai ke rumah. Jadi, di situ perlu diingatkan bahawa kematian itu boleh berlaku bila-bila masa. Baik, sama lagi, atau ya'khuzahum,
ia mengenai akan mereka. Mengenai itu boleh juga letak bracket azab. Azab. Ala atas tahawufin, ketakutan. Fa'inna, maka bahawasanya Rabbakum, Tuhan kamu, la ra'ufun, sungguh amat pengasih, Rahim, lagi amat penyayang. Baik, simak semula. Au ya'khuzahum ala tahufin, atau ia mengenai akan mereka atas ketakutan. Mengenai boleh juga diterjemah dengan makna azab pun boleh di sini. Ya, atau saya katakan, atau ia azab akan mereka atas ketakutan. Mana ketakutan ini, ya, terutama kalau ya keadaan yang tidak aman. Contohnya berlaku peperangan. Jadi sentiasa takut sama ada kita boleh hidup esok pagi atau tidak. Tantang malam dah kena bom, habis berderai kita. Jadi sentiasalah ya dalam ketakutan. Itu juga ya satu azab. Ya. Sebab itu keamanan itu satu nikmat. Bila kita rasa aman, tidur lain, itu satu keamanan. Tapi ya sampai kita tak boleh tidur kerana gangguan yang berbagai-bagai sudut kerana kesalahan kita. Jadi kita tidak rasa senang. Ya, orang nak tangkap kita, orang nak mencari kita, orang nak kejar kita. Jadi sentiasalah dalam tahawufin. Itu juga azab. Ya. Fa inna rabbakum la raufur rahim. Maka sebahawasanya Tuhan engkau sungguh amat pengasih lagi amat penyayang. Itulah sifat Allah Ta'ala. Ya. Allah tidak segerakan azab itu dah untung dah. Itulah sifat kasih Allah Ta'ala, sayang Allah. Jadi Allah tidak segerakan azab itu, sempatlah hamba-hamba Allah bertaubat atau kembali kepadanya. Ya. Lagi sambung, awalam ayat 48. Awalam, dan adakah tidak? Yarau, mereka lihat. Nanti ya, awalam dan adakah tidak. Saya nak terangkan awalam dulu. Waw tu penyambung. Jadi kita kena terjemahkan waw tu dulu. Nah, kalau ikutkan satu-satu, tu mana adakah? Waw tu dan. Jadi dan, adakah dan? Jadi terbalik. Ya. Jadi kita kena betulkan dalam segi terjemah. Kita kena letakkan penyambung dulu. Macam tadi fa maka. Ya. Di sini waw pun penyambung. Jadi terjemah waw dulu. Dan adakah tidak. Ya. Macam tu. Tapi Arabnya tak boleh wa'alam. Tak boleh. Dia kena awalam. Macam tu. Arabnya. Tapi terjemahan kita kena ikutkan dia punya huruf penyambung dulu. Yarau, mereka lihat. Ila, kepada. Ma, apa yang. Khalaqa, telah ia ciptakan. Allahu, oleh Allah. Min syai'in, daripada sesuatu. Daripada sesuatu. Yatafayya'u, mereka berteduh. Mereka berteduh.
Zilaluhu oleh bayangannya. Anil yamin dari kanan. Wasyama'il dan kiri-kiri. Sujadan, keadaan sujud. Bracket, tunduk. Lillah, kepada Allah. Wahum, dan mereka. Dafirun, orang-orang yang merendah diri. Orang-orang yang merendah diri. Baik, simak semula ya. Awalam yaro ilama khalaqallahu min syai'in. Dan adakah tidak mereka lihat kepada apa yang telah ia ciptakan oleh Allah min syai'in. Ya, daripada sesuatu. Mana Allah ciptakan ada naungan. Baik pohon, gunung, ya, ada bayangan dia. Ya, ada bayangan dia. Yatafayya'u. Ia berteduh atau ia condong. Zilalu oleh bayangannya. Anil yamin wa syama'il, dari kanan dan kiri-kiri. Sujadan, keadaan sujud lillah, kepada Allah. Wahum dahirun, walhal mereka dahirun, orang-orang yang merendah diri. Baik, salah satu ciptaan Allah Ta'ala ialah bayang. Ya, bayang. Bagaimana bayang itu tunduk kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan yang panas, kita mesti nak cari tempat berteduh. Adanya pohon-pohon, kita berteduh di bawah bayangan pohon. Ya, begitu juga ya, gunung-gunung, kita berteduh daripada bayangan gunung itu. Dan kita sendiri pun kalau berjalan di tengah panas, matahari di timur ataupun di barat, bahawa bayangan itu tetap ada. Itulah ciptaan Allah Ta'ala. Bayang itu salah satu daripada ciptaan Allah Ta'ala. Cuba kita lari daripada bayang-bayang kita. Waktu kita berjalan, dengan adanya cahaya matahari, bayang kita condong ke kanan ataupun ke kiri. Cuba kita katakan, hai bayang, kau jangan ikut akulah. Ya. Kita cakap dengan bayang tu, boleh tak bayang tu tinggal? Dan kita berjalan tanpa ada bayang. Ya, sudah tentu, ya, bayang itu tetap akan tunduk. Itu dikatakan sujadan lillah. Bayang itu pun sujud kepada Allah. Maknanya dia patuh. Tetap akan ada bayang itu. Kita tidak boleh lari daripada bayang-bayang itu. Itu yang dikatakan, ya, salah satu ciptaan Allah Ta'ala. Allah ciptakan adanya bayang-bayang itu. Bayang-bayang itu sendiri pun patuh. Hanya manusia yang tak patuh kepada Allah. Bayang itu cuba perhatikan.
Ya, dia sentiasa patuh, kita jalan dia pun jalan, kita berhenti dia pun berhenti. Patuh betul bayang itu. Itu maksudnya. Wahum dakhirun, dan mereka ni yang dimaksud ialah bayang-bayang itu, ya orang-orang yang merendah diri. Mana dia sentiasa tunduk dan merendah diri. Dia tidak melawan. Ya. Dia tetap ikut. Orang berjalan, dia tetap jalan. Macam tu. Ya. Ini dikatakan di antara ciptaan Allah Ta'ala. Bayang pun yang dikatakan boleh tunduk patuh kepada Allah. Tapi manusia ini ya, degil, keras kepala. Dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Dan tetap akan